Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Juga dikurniakan kepada kita akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pertama, saya memohon maaf atas pembatalan kuliah kita pada minggu yang lalu, pada hari Rabu lepas. Saya maklumkan kepada ARG hari tersebut tu terlampau kepenatan, bukan saja kuliah ARG, bahkan kuliah maghrib pada malam itu juga. Saya mohon uzur daripada pihak surau yang berkenaan. Jadi malam ni kita akan sambung kuliah mingguan kita, anjuran bersama Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group ARG dan juga Surau Jemaat An-Naim Seksyen 5 Wangsa Maju, dan memang bertempat di Surau An-Naim kuliah kita ini. Dan walaupun ada sebahagian memilih untuk mengikuti secara online, namun kita alu-alukan saudara-saudari yang hadir secara fizikal, moga-moga mendapat lebih keberkatan dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke muka surat berapa ya untuk kitab ini? 9. Kita sampai ke muka surat 9, kitab yang asalnya disusun dalam bahasa Arab, limadza ana asy'ariyun la wahhabiyun. Kenapa saya berakidah dengan akidah Asy'ari dan tidak berakidah dengan akidah Wahabi? Kalau secara ringkasnya, antara lain adalah kerana
akidah secara Wahabi ini adalah menyalahfahami ayat-ayat Al-Quran, salah faham atau menyeleweng makna-makna hadis Nabi SAW. Baru-baru ini pun sudah ada debat isu memahami hadis jariyah, hadis yang mana diriwayatkan hadis sahih, antara lain riwayat Imam Muslim. Tapi bagaimana memahami hadis yang dalam riwayat tersebut? Nabi SAW bertanya kepada seorang hamba wanita, jariyah itu maknanya hamba wanita, aina Allah, terjemahannya di mana Allah. Lalu dalam riwayat itu disebut oleh hamba wanita, dijawab oleh hamba wanita fis sama, kalau terjemahannya di langit. Jadi kalau kita betul-betul ingin menjaga agama kita dari salah faham, maka dalam memahami ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW, tentulah kita tu merujuk kepada tafsiran, syarah para alim ulama. Misalnya Sahih Muslim disyarah oleh puluhan ulama paling tidak, dan antara syarah yang masyhur adalah syarah yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi paling tidak untuk kita memahami apa makna daripada hadis tersebut, rujuklah kepada syarah-syarah yang dibuat oleh para alim ulama ini. Adakah para alim ulama tu memahami secara literal bahawa Allah tu bertempat di langit? Ya, kerana langit kita sepakat antara kita dan Wahabi bahawa langit itu adalah makhluk Allah. Ya, kalau kata langit bukan makhluk Allah, tu sudah jadi syirik. Berarti ada selain daripada Allah yang bukan makhluk. Jadi sepakat ya. Setahu saya Wahabi pun tidak menafikan kalau langit itu makhluk Allah. Tetapi tak perasankah dia mengatakan Allah bertempat di langit, berarti Allah berada dalam makhluk atau di atas makhluk. Jadi sehingga kan saya difahamkan bila orang tanya kepada orang yang mempertahankan tafsiran demikian, tapi orang tu tak mengaku Wahabi lah. Saya tahu tu sebab saya tanya sendiri depan-depan. Saya tanya, awak Wahabi ke? Dia kata 3 kali dah saya cakap saya bukan Wahabi. Maksud saya tanya tu 4 kali lah barangkali. Tak mengaku dia kata dia Wahabi. Tapi dari segi memahami ayat mutasyabihat ni sama je. Cara dia dengan cara Wahabi tak ada beza. Jadi bila ditanya, adakah orang yang berada di puncak gunung tu lebih hampir dengan Allah? Kalau Allah tu bertempat di langit, kata dia iyalah. Lebih kuranglah, mana kesimpulan daripada jawapan dia tu, oleh kerana Allah tu di langit, maka orang yang berada di puncak gunung lebih hampir dengan Allah. Selain pada puncak gunung, ya orang angkasawan lagi hampir. Kesian dah kita-kita yang duduk atas tanah rata ni, jauh daripada Allah. Jadi ini dah jadi macam akidah dewa-dewa. Dewa-dewa tu kan, yang mana ada problem dengan keluarga dia, tu diturunkan ke bumi, ya. Nanti naik balik ke langit, dah jadi macam cerita demikian. Jadi sebab itu antara sebab kita tak nak ikut akidah Wahabi. Ini akidah yang akan diperolok-olokkan, yang tidak boleh bertahan berdepan dengan orang yang bukan Islam, hatta orang yang berakal pun akhirnya akan lihat ada pencanggahan yang parah dalam akidah. Dan Allah Ta'ala telah memberi isyarat, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah ianya itu bukan daripada Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati padanya itu terdapat pencanggahan yang banyak. Jadi apa-apa akidah yang bid'ah pasti akan ada contradiction, sebagaimana Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menzahirkan contradiction dalam akidah Mu'tazilah dalam bab mewajibkan Allah Ta'ala melakukan yang baik atau yang lebih baik sahaja. Jadi sama juga golongan Wahabi nanti dia akan terperangkap, ya, kalau dia nak berpegang bahawa Allah tak sama seperti makhluk, dalam masa yang sama dia nak mengatakan Allah tu bertempat di langit atau bertempat di atas arasy. Jadi di situ timbul contradiction yang tidak sepatutnya. Baik, di muka 9 nombor 17. Berkata Al-Imam Al-Allamah Ibnu Shatta Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 1274 Hijriah, dalam syarahnya bagi kitab Aqidah As-Safaraniyah di muka surat 73, kata beliau,
Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, mereka al-firqatun najiyah. Mereka di sini merujuk kepada golongan yang selamat, daripada 73 pecahan yang Nabi SAW beritahu semuanya masuk ke neraka. Maka yang selamat itu iaitulah ahlul hadis, iaitu al-athariyah gelarannya, dan juga al-asyairah, dan juga al-maturidiyah. Jadi inilah 3 pendekatan yang berbeza tetapi akidahnya sama, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-athariyah, mereka ni kurang bergelumang dengan hujah-hujah akal. Mereka lebih dalam bab akidah ini merujuk kepada asar, yakni hadis, nas. Berbeza dengan Asy'ariyah dan begitu juga Maturidiyah. Mereka itu selain daripada berpegang dengan Quran dan Sunnah, mereka juga berdepan secara akliyah untuk menolak syubhat, keraguan-keraguan ahlul bid'ah, seperti Qadariyah, Jabriyah dan juga Mu'tazilah. Jadi didepani oleh Asy'ariyah Maturidiyah itu secara hujah akliyah. Dan hujah akliyah kita telah terangkan, itu juga termasuk daripada Quran dan Sunnah. Kerana Quran dan Sunnah juga menggunakan uslub akli di dalam menolak syirik dan juga dalam menetapkan tauhid. Cuma hati-hati, kerana di zaman kita golongan Wahabi ni suka mencuri title, untuk jadi eksklusif bagi mereka sahaja. Awal-awal kebangkitan golongan Wahabi, mereka mencuri title Al-Muwahhidun, golongan yang bertauhid, untuk jadikan eksklusif. Berarti selain daripada mereka Al-Musyrikun. Makanya itulah mereka menghalalkan membunuh orang Islam. Ulama-ulama Islam dibunuh kerana kata mereka orang ini walaupun solat, walaupun haji, tapi mereka sebenarnya musyrikun. Kerana mengamalkan tawassul, tabarruk dan juga istighasah. Jadi itu antara gelaran mereka. Kemudian mereka menggelar diri mereka sebagai golongan salafiyah, yakni pengikut salaf. Kemudian mereka menggelar diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mereka cuba mencuri title ahli sunnah wal jamaah itu. Kemudian ada juga mereka menggelar diri mereka sebagai ahlul hadis. Dan juga ada kalanya mereka mengaku al-athariyah. Jadi bila ayat-ayat macam ni kena hati-hati, Al-Athariyah yang dimaksudkan oleh para alim ulama sebagai golongan yang berjaya, bukan Wahabi. Wahabi ni suka mengaku-ngaku, sebab yalah, bila orang dalam keadaan batil dia terpaksa menyamar. Scammer kan macam tu. Sekejap mengaku datuk, sekejap mengaku businessman, sekejap mengaku apa pakar apa semua. Macam-macam lah sebab dia scammer. Wahabi ni scammer agama. Allah, kena marah lagi lah Ustaz Angku cakap macam ni. Dah lah, Wahabi memang tak suka Ustaz Angku je yang sayang Wahabi. Dia selalu sebut tu. Sayang macam mana? Sayanglah saudara sesama Islam. Kita rasa kasihan. Kalau yang baru nak berubah, kita rasa kasihan. Baru nak berubah dah tersangkut dengan ajaran macam ni. Kalau yang mu'allaf, kita rasa kasihan. Dia dah dapat Islam, dapat pula aliran yang macam ini. Kalau yang ada master, ada PhD, kita kasihan. Dia dah ada ilmu, dah ada maklumat, tapi masih gagal faham sebab tersekat dengan ideologi Wahabi. Jadi kita sayang, sebab itu kita cuba dakwah, moga-moga mereka nampak dan mereka dapat hidayah dan kembali kepada lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Itu harapan kita lah. Selebihnya itu hakikatnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu peringatannya. Asariyah itu memang ahli sunnah wal jamaah, tetapi Wahabi bukan Athariyah. Walaupun Salman Ali kata Wahabi al-Asariyah, beliau juga Asariyah, tapi beliau bukan Wahabi. Itu pandangan dia lah. Kita tak mesti setuju. Bagi kita Wahabi bukan Athariyah. Baik. Kemudian beliau berkata lagi, Ahlus Sunnati wal Jamaah itu terdiri dari 3 golongan. Al-Athariyah, imam mereka ialah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sebab itu Hanabilah ni dia pecah 2, kena teliti.
Kalau nak mengkritik Hanabilah, kalau boleh jelas Hanabilah yang mana dikritik. Sebab Hanabilah ni nisbah kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni ulama ahli sunnah wal jamaah. Tokoh terkemuka ahli sunnah wal jamaah, murid pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi yang menisbahkan diri mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal ni pecah. Ada yang digelar sebagai Hasyawiyah Hanabilah Hasyawiyah. Makna ulama yang intisab kepada Imam Ahmad bin Hanbal tapi yang terpinggir dari segi keilmuan dan akidah mereka. Dan ada di sana yang disebut sebagai Fudalaul Hanabilah. Juga ulama-ulama yang intisab kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi mereka inilah ulama-ulama yang ulung dan terkemuka dari segi ilmu dan juga akidah mereka. Jadi ulama yang Fudalaul Hanabilah ni tak setuju. Bahkan membangkang kepada Hasyawiyah yang terpengaruh dengan fahaman tashbih. Al-Imam Ibnul Jauzi misalnya mengarang kitab khusus Darul Syubhat Tashbih, menolak syubhat menyamakan Allah seperti makhluk. Dan beliau menerangkan bahawa ada di kalangan orang-orang Hanabilah sendiri yang telah mengotorkan nama baik mazhab Hambali, yang mana tidak dapat dicuci walaupun dengan air lautan. Ini mubalaghah, nak kata betapa buruknya fitnah fahaman tashbih yang menyelinap di kalangan mazhab Hambali. Tapi mazhab yang lain umumnya tidak terpecah. Kalau terbahagi pun masih dalam lingkungan yang diterima. Misalnya mazhab Hanafi, 2/3 kita boleh katakan Maturidiyah, 1/3 Asy'ariyah. Tak ada masalah, kerana sama-sama tanzih, mensucikan Allah. Kalau mazhab Syafi'i boleh katakan majoriti lah, hampir-hampir kita katakan mungkin 99% Asy'ariyah. Mungkin ada 1-2 yang terpengaruh dengan Musyabbihah, mungkin ada yang menjadi Mu'tazilah. Dan mazhab Maliki kalau ikut catatannya 100% Asy'ariyah. Mazhab Maliki 100% Asy'ariyah. Jadi itu fitnah yang melanda mazhab Hambali, sehingga disebutkan bahawa rajulan solihan, 2 orang lelaki yang soleh, bulia bi ashabin su. Bulia di situ boleh dimaknakan dibalakan, maknanya diuji dengan murid-murid yang buruk. Gurunya bagus tapi murid-muridnya itu buruk. Ataupun bulia boleh makna dicemarkan. Asal bulia ni maknanya lusuh. Dicemarkan nama baik mereka oleh murid-murid yang tidak bagus. Iaitu pertama Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala. Beliau ulama ahli sunnah wal jamaah, keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi. Tapi dicemarkan nama baik beliau oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah ni suka riwayat hadis-hadis palsu. Mereka kata mereka ambil daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi bila sebut Ja'far As-Sadiq, ada orang kata ni Syiah. Buruk nama baik beliau. Padahal beliau ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi Syiah mengidolakanlah, mengakad dan menjadikan beliau sebagai tokoh mereka. Demikian yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau juga orang yang soleh, alim, ulama mujtahid, muhaddis, pakar hadis, pakar fiqh. Tetapi dari segi akidah dicemari oleh murid-murid yang intisab, kata mereka kami adalah Hanabilah. Tapi akidah mereka terpengaruh dengan tashbih. Jadi Imam Asariyah adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Asy'ariyah imam mereka ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Dan Maturidiyah imam mereka adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaih. Poin yang ke-18, Al-Imam Al-Alamah Al-Muhaddis Muhammad bin Darwish Al-Hud Al-Biruti Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang wafat meninggal dunia 1276 Hijriah, menyebutkan dalam kitabnya Risalah fi Bayan Aqaid Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulama mazhab Maliki Syafi'i itu berakidah Asy'ariyah. Macam kita sebut tadi lah ya. Boleh kata hampir semua mazhab Syafi'i akidahnya Asy'ariyah. Dan Maliki 100% Asy'ariyah. Imam mereka ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari jalur keturunan sahabat Nabi Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
Sementara ulama mazhab Hanafi pula berakidah Maturidiyah. Ini kita yang ghalib ya. Ada mazhab Hanafi akidah Asy'ariyah. Ada beza antara Asy'ariyah Maturidiyah benda-benda furuk je. Beza-beza cabang je. Contoh sifat maknawiyah. Perlu bilang tak sifat maknawiyah yang kata kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, ke tak payah bilang. Cukuplah sebut kudrah, understood lah. Kalau ada sifat kudrah, tentulah ada keadaan yang berkuasa. Jadi kata mazhab Asy'ari tak perlu bilang lah. Dah package sekali lah. Sebut kudrah je makna understood. Kaunuhu qadiran. Jadi kata mazhab Maturidi kena bilang. Sebab nanti kau orang nafikan salah satu. Kau menafikan maknawiyah. Menafikan maknawiyah tu boleh bawa kepada kufur. Menafikan ma'ani macam Mu'tazilah tu bawa kepada dosa, bid'ah. Jadi kata mazhab Maturidi kena bilanglah jadi 20. Jadi Asy'ari asalnya kira 13 je. Sebab tak masuk maknawiyah. Tapi ini kan benda kurung. Tak ada, tapi sama ada bilang tak bilang, kedua-duanya yakin bahawa hal keadaan Allah tu berkuasa. Tak ada Asy'ari kata Allah tu tak berkuasa, tidak. Hal keadaan Allah tu lemah, tak ada. Cuma nak bilang ke tak perlu bilang. Itu kan furuk je. Benda cabang, bukan benda yang usul, bukan usulul akidah. Jadi imam ulama mazhab Hanafi majoritinya akidah Maturidi dan imamnya ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua mereka ini adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Manakala ulama mazhab Hambali pula bermazhab Asy'ariyah. Ini merujuk kepada salah satulah. Kita dah sebut tadi Hambali sebenarnya pecah ya. Tidak semua Asy'ariyah, ada yang terpengaruh dengan musyabbihah. Poin yang ke-19, Al-Imam Al-Alamah Abdullah Al-Qadumi An-Nabulisi Al-Hambali rahimahullah taala yang wafat meninggal dunia pada tahun 1331 Hijriah. Jadi kalau lihat pada tahun ni maknanya sudah wujudlah ni fahaman Wahabi masa tu. Zaman beliau ni dah ada dah gerakan Wahabi. Beliau berkata, sesungguhnya ahlu hadis Al-Asy'ariyah dan Maturidi adalah kelompok yang sama. Walaupun dibahagi daripada segi metod je, dari segi akidah kelompok yang sama. Mereka sepakat dalam usuluddin, yakni tauhid akidah. Bab takdir baik dan buruk sama. Hati-hati ya, zaman sekarang ni ada orang mengaku Asy'ariyah. Tapi kata dia, Allah hanya mentakdirkan yang baik-baik dia. Yang buruk-buruk Allah tidak takdirkan. Itu bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah berakidah bahawa apa sahaja buruk atau baik itu takdir Allah. Takkan yang buruk luar pada takdir, mana Allah helpless lah. Berlaku peperangan, berlaku pembunuhan, bukan takdir Allah. Ya Allah helpless. Benda itu berlaku tapi Allah tidak takdirkan. Allah tak boleh buat apa-apa, tak mungkin. Maka ahli sunnah wal jamaah beriman, dan itu dalam hadis kan, antum min nabi qadri khairihi wa syarri. Dalam hadis Jibril, bila Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya, akhbirni anil iman, beritahu pada saya tentang iman, salah satunya Nabi SAW beritahu bahawa kamu beriman dengan takdir baik dan buruknya. Dua-dua kita kena beriman. Mu'tazilah tak. Mu'tazilah dia kata Allah hanya jadikan yang baik-baik, yang buruk-buruk Allah tidak jadikan. Jadi ada seperti zaman sekarang ni orang yang mengaku dia Asy'ariyah, tapi dalam bab takdir Allah ni dia sama seperti Mu'tazilah. Jadi takdir baik dan buruk sama saja Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah ya. Mereka sama berpegang bahawa semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat-syarat nubuwah juga sama. Pada kerasulan juga sama, pada kemuliaan sahabat juga sama. Juga seperti tidak wajib as-salah wal islah. Cetakan yang tu elok ke tulisan Jawi dia? Tulisan Arab dia. Betul ke terbalik? As-salah wal aslah. Elok? Tak elok? Dia lari ya. Patutnya bacaannya as-salah baik, wal aslah. Apa maksud tidak wajib as-salah wal aslah? Ni nak menolak Mu'tazilah lah. Mu'tazilah kata Allah wajib buat yang baik. Tapi kalau Allah tak buat yang baik, berarti Allah buat yang lebih baik.
Yang baik itu namanya as-salah. Al-aslah itu mana yang lebih baik. Ini wajib bagi Allah. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Allah kan maha berkehendak, maha berkuasa. Itu yang kita kata baik tak baik itu kayu ukur kita. Allah tidak terikat dengan kayu ukur kita. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala maha melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab semua yang ada ni milik Allah secara hakiki. Bila milik Allah secara hakiki, orang tak ada kata Allah kamu tak boleh letak di sini. Allah kamu tak boleh letak di sini. Mana boleh? Milik Allah. Allah nak letak di mana-mana terpulang. Ya. Jadi misal Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam solat, sebelum Nabi Adam buat ibadah, Allah suruh Nabi Adam masuk syurga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Duduklah kamu dan isteri kamu dalam syurga. Bolehkah orang komplain ni tak adil lah, ya Allah. Dia tak semayang lagi apa semua dah suruh masuk syurga, mana adil? Apa yang masalah tak adil? Nabi Adam makhluk Allah. Syurga makhluk Allah. Allah letak satu makhluk dalam satu makhluk yang lain, itu hak Allah. Bahkan kita yang bukan pemilik sebenar pun kadang kita pun cakap macam itu juga. Saya selalu bagi contoh, satu orang ada dua kereta. Satu kereta Mercedes, ya, baru lagi keluar daripada kedai, brand new Mercedes, baru kedai lagi. Kan kereta baru kan dia ada bau dia tu. Oh, masih bau kereta baru lagi. Dan satu lagi kereta kancil yang lama dia beli zaman bujang dulu nak jual saya. Pakai jugalah, ya. Bone shaker, naik bergegar. Jadi yang peliknya dia ni businessman besar. Time dia pergi business meeting, dia bawa kancil. Ya, jumpa klien, jumpa business associate, dia bawa kancil. Kemudian bila dia pergi kebun, bawa buah ataupun dia pergi hardware beli barang, dia bawa Mercedes. Jadi kita dah berhati, kita pun komen lah, kita kata peliklah kamu ni. Dia kata apa yang pelik? Kamu ni sepatutnya Mercedes baru tu lah kamu bawa pergi meeting, jumpa business associate, jumpa klien, barulah meyakinkan. Kalau setakat kamu nak pergi bawa buah, pergi kebun, nak pergi kedai hardware, bawa barang-barang tu, sesuai lah kamu bawa kancil. Ya. Dia jawab sepatah je, dia kata, yang kau bising-bising ni kereta kau ke kereta aku? Ada kau bayar ke apa ke? Kan? Terus diamlah kita. Sebetulnya itu juga yang aku bising-bising kan kereta dia, lantak dia lah. Padahal itu bukan kereta dia sebenar. Dia hanya dipinjamkan saja oleh Allah. Kalau dia jual dah jadi milik orang lain. Kalau dia mati dah jadi milik orang lain. Itu pun dia masih boleh cakap, itu kereta aku, suka hati akulah, aku nak guna macam mana. Apatah lagi Allah Ta'ala memang pemilik sebenar. Kita tak akan dapat merdeka daripada Allah. Kita hamba Allah. Kalau hamba manusia, mati dia merdeka dah dia. Atau dia boleh mukatabah, dia bayar duit. Jadi tuan dia merdekakan dia. Ataupun dengan atas satu sebab, tuan dia kena bayar kafarah, dia pilih untuk merdekakan hamba. Merdeka lah dia. Tapi kita dengan Allah, bila kita merdeka? Selama-lamanya kita hamba Allah. Jadi, jangan kita cuba nak ukur Allah dengan kayu ukur manusia. Kita kata, ni Allah tak baik buat macam ni. Lebih baiknya Allah kena buat macam ni. Tak betul. Tapi Mu'tazilah, oleh kerana dia terlajak mendahulukan akal, dia kata tak adil lah kalau Allah juga takdirkan yang buruk. Lalu yang inilah yang jadi sebab keyakinan Al-Imam Hasan Asy'ari untuk declare bahawa akidah Mu'tazilah ni batil. Aku berlepas diri daripada akidah ni sebagaimana aku lepaskan jubah aku ni. Dia dibuka pada hari Jumaat dan dicampakkan. Simbolik buang akidah ni. Iaitu ketika beliau bertanya kepada Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini ulama Mu'tazilah. Kebetulan jadi bapa tiri beliau. Jadi bila jadi bapa tiri ini adalah pengaruh pada anak tiri. Tapi Imam Hasan Asy'ari ini, dan Allah dah letakkan benih akidah yang baik dalam hati beliau. Beliau rasa something wrong dengan akidah Mu'tazilah ni. Ada benda yang tak kena. Jadi satu hari beliau tanya kepada bapa tiri beliau, Al-Jubai, apa kata kamu, apa pandangan tuan tentang 3 orang yang meninggal dunia? Satu dewasa dalam keadaan mukmin dan taat. Satu lagi dewasa mati dalam keadaan kufur dan maksiat. Satu lagi belum dewasa, masih kanak-kanak dah mati dah.
Apa nasib 3 orang ni kalau ikut akidah kita? Jadi kata bapa tiri beliau, yang mati mukmin taat itu masuk syurga. Itu kan keadilan Allah. Dia mukmin, dia taat, dia kena masuk syurga. Yang mati kufur dan maksiat itu masuk neraka lah. Allah Maha Adil. Yang mati kanak-kanak, dia syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Sebab kalau dia masuk syurga tak adil lah. Dia belum beramal ibadah lagi. Dia belum balik. Kalau dia masuk neraka pun tak adil juga. Sebab dia belum ada dosa lagi. Jadi dia akan duduk di satu tempat antara syurga dan neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil manzilatun bainal manzilataini. Satu tempat yang berada antara dua tempat. Itu juga bid'ah. Itu akidah yang bid'ah. Dalam akidah Ahlussunnah Jamaah tak ada iman syurga atau neraka saja. Tapi Mu'tazilah kononnya untuk mempertahankan keadilan Allah, tak adillah budak kecil masuk syurga, tak adillah budak kecil masuk neraka, jadi ada satu tempat lain. Jadi tanya Imam Hasan Asy'ari, kalau macam itulah hal keadaannya, apa jawab Allah kalau budak kecil itu tanya, ya Allah, kenapakah engkau matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah aslah, kan akidah Mu'tazilah, aslah, lebih baik. Tidakkah lebih baik engkau matikan aku selepas aku sudah balik? Makanya aku tu boleh buat ibadah. Lalu aku masuk syurga. Sebab duduk tak masuk syurga ni kan tak best. Jangan kata syurga. Kita dekat dunia ni pun, ya, kalau ada satu-satu program, kita terpaksa beratur kat luar panas. Kita nampak orang tu beratur kat dalam, kan? Boleh duduk-duduk, minum-minum dulu. Kerana kita lebih seronok kalau duduk kat dalam. Ada aircon, boleh cas telefon. Kalau dekat airport, kalau kita dapat masuk, dia panggil apa? Lounge kan? Business class punya lounge. Kan lagi selesa daripada duduk kat luar. Sana boleh makan free, tandas dia pun cantik, ya. Daripada kat luar tu kadang kurang sikit. Itu baru cerita sesama dunia. Ini pula duduk luar syurga dengan dalam syurga, mestilah beza besar. Jadi kata budak tu, kena elok matikan saya lepas saya balik, boleh saya masuk syurga. Jadi guru dia jawab, ikut akidah Mu'tazilah lah. Kata dia, Allah akan jawab, sebab aku tahu bahawa kamu ni kalau kamu balik, kamu bukannya jadi mukmin yang taat. Aku tahu bahawa kamu nanti akan jadi orang kafir yang maksiat. Maka aslah, lebih baik aku matikan kamu sebelum kamu balik, supaya kamu tu tak masuk neraka. Jadi guru puas hati. Rasa-rasa macam dah jawab. Rupanya Muhammad Asy'ari lebih cerdas lagi. Itu baru soalan premis pertama. Soalan, the killer question dia adalah, kalau begitu, apa jawab Allah bila orang yang mati kafir dan maksiat bertanya kepada Allah, ya Allah, sebagaimana kau tahu bahawa budak itu nanti kalau dia balik dia jadi kafir dan maksiat, engkau juga tahu bahawa aku bila balik aku jadi kafir dan maksiat. Kenapa kau tidak matikan aku sebelum aku balik? Kan itu aslah. Ketika itu tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab. Akan jadi kontradiktori. Kan dah sebut tadi, lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan datang daripada Allah Taala, akidah yang bid'ah ini bukan daripada Allah. Ini rekaan manusia. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan saya mereka akan dapati padanya percanggahan yang banyak. Jadi bila Tok Guru dia tak boleh jawab, itulah Al-Imam Hasan Asy'ari pada hari Jumaat di masjid mencampakkan jubah luar beliau ni, bukan buka baju sampai tak ada baju. Kan orang Arab kan dia ada dua lapis, satu komis, satu lagi tu jubah yang macam ulama-ulama kita pakai kat luar. Jadi buka, buang, bagi tahu aku berlepas diri daripada akidah Mu'tazilah sebagaimana aku membuang daripada diriku pakaian ini. Jadi selepas itu berdebat, berhujah dengan Mu'tazilah sehingga pupus fahaman Mu'tazilah yang asalnya dapat tempat di sisi pemerintah. Masa itu khalifah-khalifah juga terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Tapi itulah alhamdulillah kebenaran yang bersandarkan kepada Quran dan Sunnah, kefahaman yang sebenar, mengalahkan kebatilan tanpa perlu kepada kuasa politik, hanya dengan hujah ilmiah semata-mata. Tapi kalau ahlul bid'ah macam-macam dia guna. Dia akan guna kuasa politik, dia akan guna fitnah, character assassination,
meracun dan sebagainya. Baik. Dan juga pada penetapan apa tu? Kasab. Oh, dia terbalik. Mana? Patutnya kalau Arab daripada kanan ke kiri, dia bantai kiri ke kanan. Jadi kita kena baca daripada kiri ke kanan dah jawabnya. Kasab. Maknanya usaha ikhtiar. Kan kalau ikut Ahlussunnah wal Jamaah, usaha ikhtiar manusia itu tidak memberi kesan. Yang menjadikan kesan itu adalah Allah. Mana hakikatnya kalau satu orang tu menumbuk orang lain, hakikatnya tidak menyakitkan. Yang jadi sakit itu sebab Allah jadikan sakit. Bolehlah kita tumbuk orang, Ustaz? Tak bolehlah. Sebab kita ni manusia terikat dengan asbab. Bila tumbuk tu menjadi sebab kepada sakit orang, maka kita tak boleh mendatangkan sebab tu. Yang kita kata tadi, yang menjadikan sakit itu adalah Allah tu hakikat tauhid. Samalah kita kata pisau yang tajam hakikatnya tidak melukakan. Yang menjadikan luka itu adalah Allah. Tapi tetap haram kita ambil pisau untuk kita tikam orang, haram. Sebab kita terikat dengan asbab. Sama lah macam api. Kita berakidah bahawa mengenakan sesuatu dengan api itu tidak menghanguskan. Yang menjadikan hangus adalah Allah. Tapi tetap tak boleh kita ambil api macam yang berlaku dekat Keramat tu kan. Dia bakar tempat tahfiz tu. Salah. Dia tak boleh berpegang dengan mengatakan api tidak menghanguskan. Tak boleh. Sebenarnya dari segi sebab musabab, api menghanguskan. Dari segi hakikat, Allah yang menjadikan hangus. Sekali-sekala Allah jadikan tak hangus. Tapi itu jaranglah. Macam berlaku pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu mukjizat. Atau berlaku pada ahli-ahli sihir. Itu istidraj. Atau berlaku juga kepada orang soleh. Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in. Bila dicampak oleh geng-geng Musailamah Al-Kazzab, yang Nabi palsu. Oleh kerana dia tak nak mengaku kata Musailamah tu Nabi. Dia buat main-main. Musailamah tanya, apa kata kau tentang Muhammad? Dia kata Nabi dan Rasul. Apa kata kau tentang aku? Apa dia? Aku tak dengar. Jadi ulang 2-3 kali, campak masuk dalam api. Tak hangus. Itu karamah. Itu kemuliaan Allah kurniakan. Itu khariq lil adat. Itu benda yang mencari adat. Mencari adat ni bahasa lama, terjemah daripada bahasa Arab. Kalau bahasa moden, luar biasa. Biasa, api menghanguskan. Luar biasa, tidak menghanguskan. Maka dalam bab syariat, kita berpegang pada yang biasa. Bukan pada yang luar biasa. Yang luar biasa itu hanya kita dari segi i'tiqad, kita yakin Allah berkuasa melakukan sesuatu luar dari kebiasaan. Mukjizatkah, karamahkah, ma'unahkah, ataupun istidraj, Allah berkuasa melakukan sesuatu luar dari kebiasaan. Penetapan syafaat, mana Ahlussunnah Jamaah beriman bahawa ada yang namanya syafaat. Tapi syafaat pun dengan izin Allah lah. Bukan kata apa berlaku tu bukan dengan izin Allah. Bila Allah kurniakan kepada Nabi, kepada orang tertentu syafaat, maka mereka memberi syafaat. Keluarnya kelompok muwahhidin dari neraka. Ini muwahhidin yang berarti orang bertauhid. Bukan muwahhidin gelaran Wahabi menggelar diri dia awal-awal bangkit tu, dia gelar diri dia muwahhidin. Bukan. Maksudnya, orang yang bertauhid, walaupun dia buat dosa, satu masa Allah akan keluarkan dia daripada neraka. Dia akan masuk syurga. Berbeza dengan setengah akidah Ahlul Bid'ah. Dia kata orang ahli maksiat ni kekal dalam neraka. Kita tidak. Yang kekal dalam neraka ni hanya orang kafir. Orang yang bertauhid, walaupun dia fasik, walaupun dia buat dosa besar, dia akan diazab. Tapi selepas selesai, akan masuk syurga. Itu maksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perbezaan di antara mereka begitu sedikit sekali. Antara Maturidah dan Asy'ariyah ni, sedikit dalam masalah cabang yang tidak sampai menjadikan orang yang sebaliknya itu fasik ataupun ahli bid'ah. Mana yang bilang sifat 20 pun tidak dikatakan fasik, yang bilang hanya sekadar 13 juga tidak dikatakan fasik. Sini sebagai contoh. Berkata Al-Alamah Al-Kuwaiti, Syekh Abdullah bin Khalaf Ad-Dahyan Al-Hambali, dari Kuwait ya masa ni. Secara ta'liq di atas pembahagian Ahlussunnah kepada 3 golongan oleh Imam As-Safarani,
Apabila kamu katakan lafaz hadis menunjukkan tidak berbilangnya golongan yang berjaya, tak kira baginda bersoalan bersabda. Kok orang tanya, betul ke Imam Safari ni kata ahli sunnah ni ada 3? Nabi sendiri cakap 1 je yang selamat. Kok orang tanya macam tu? Macam mana ulama boleh kata yang dikatakan firqatul najiyah tu 3? Al-Asariyah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sedangkan Nabi SAW berkata illa wahidah, kecuali 1. Nabi tak kata kulluhum finnar illa thalatha. Semua masuk neraka kecuali 3. Tidak. Nabi SAW bersabda kulluhum finnar illa wahidah. Jadi kalau ada orang tanya macam mana tu? Lafaz hadis menunjukkan 1 saja. Imam Safari ini kata 3. Satah tariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqah. Kata perawi akan berpecah umatku kepada 73 lebih pecahan. Dalam setengah riwayat 73. Setengah riwayat kata 70 lebih. Kulluhum fil nari illa firqatan wahidah. Semua yang berpecah itu masuk neraka kecuali 1 pecahan sahaja. Yang mana? Wahya ma kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat tu yang sama pegangan seperti saya dan juga sahabat-sahabat saya. Maka jawapannya, kalau orang tanya macam tu, macam mana boleh pecah 3? Nabi sebut 1. Sesungguhnya 3 kelompok ini satu golongan juga hakikatnya. Kerana kesemua mereka hakikatnya adalah ahlul hadis. Bukan kata Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga ahlul hadis. Berarti Asy'ariyah, Maturidiyah kalau macam tu tolak hadis. Bukan. Kerana Asy'ariyah dan Maturidiyah juga kedua-duanya adalah ahlul hadis. Pakar-pakar hadis pun kita boleh kata 90% akidahnya Asy'ariyah. Jadi bukan bila sebut ahlul hadis, Asy'ariyah bukan ahlul hadis, tidak. Mereka tidak menolak hadis dan mereka juga tidak mengabaikan, mensia-siakan hadis, tidak. Sama ada mereka tahwid makna, serah pada Allah makna daripada ayat-ayat yang mutasyabihat ini atau hadis-hadis yang mutasyabihat ini, atau mereka takwilkan makna tersebut. Mereka tidak tolak. Sebab itu saya pernah terangkan kekeliruan dalam fikiran sebahagian masyarakat. Mereka menyangkakan Asy'ariyah, Maturidiyah ni tolak Quran hadis. Sebab itu dia ikut Wahabi. Sebab Wahabi yang bagus. Wahabi apa yang Quran cakap mereka terima. Apa yang hadis kata mereka terima. Betul Wahabi yang dituduh Wahabi, dia tak tahu Wahabi. Yang dilabelkan Wahabi, mereka sebenarnya yang bagus. Apa Quran cakap mereka pegang. Apa yang hadis cakap mereka terima. Asy'ariyah tak bagus. Asy'ariyah ni apa yang Quran cakap dia pusing. Quran cakap macam ni dia pusing kot lain. Apa yang hadis cakap dia kona kot lain. Maka itulah kami tak ikut Asy'ariyah, Maturidiyah kata dia. Padahal tidak demikian. Hakikatnya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Wahabi sama-sama menerima ayat mutasyabihat. Contoh ya, ini contoh sebenar. Saya ditanya ketika habis ceramah di Melaka, ceramah sempena Hari Malaysia 16 September 2020. Jadi orang tu insist dia nak minta tanya soalan. Asalnya penganjur kata ustaz ceramah saja tak ada soalan. Sebab ceramah kan biasa tak ada soalan. Yang ada soalan ni kuliah. Ni sempat ceramah sempena Hari Malaysia, so tak ada soalan. Tengah-tengah saya berceramah, AJK atau siapa lah datang, dia cakap, ustaz ada juga jemaah nak juga tanya soalan. Boleh ke? Saya kata tak apalah, boleh lah. Jadi soalan dia adalah kurang lebih, ustaz, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Jadi soalan tu pelik. Saya kata terbalik tuan. Tuan boleh jadi kafir kalau tuan menafikan istiwa. Sebab tuan menafikan apa yang Quran dan hadis tetapkan. Rupanya dalam fikiran dia yang menetapkan istiwa ni hanya Wahabi. Asy'ariyah, Maturidiyah tolak istiwa. Itu pada pemikiran dia. Sebab tu dia tanya soalan macam tu. Jadi dia rasa pelik. Aku menetapkan istiwa, aku pula dia kata Wahabi. Loh, apa kafir ke kalau kata bagi Allah tu ada istiwa? Aku menetapkan istiwa bagi Allah jadi kafir ke? Sedangkan tu yang Quran sebut. Dia terfikir macam itu. Lalu saya terangkan lah. Saya kata perbezaan bukan pada menetapkan. Menetapkan memang kena tetapkan istiwa.
Tak boleh nafikan istiwa. Perbezaan adalah pada menjawab soalan apa makna istiwa. Wahabi terima istiwa, Asy'ariyah terima istiwa, Maturidiyah terima istiwa. Tapi apa makna istiwa? Maka Wahabi cenderung kepada makna yang membawa kepada tashbih. Makna sepertinya Allah tu macam makhluk juga. Istiwa maknanya berada di atas arsy. Macam mana berada di atas arsy tu tak samalah macam makhluk. Itu macam mana tu? Berada di atas tu dah sifat makhluk. Sebab bila atas dia ada nisbah dia. Kan? Atas daripada sesuatu, ada nisbah dengan makhluk, itu sifat makhluk. Jadi Wahabi cenderung kepada tafsiran demikian. Ahli sunnah wal jamaah ada dua pendekatan, dua-duanya tanzih. Pertama, istiwa itu kita tidak maknakan. Kita serahkan makna itu kepada Allah dengan penuh keyakinan makna yang layak dengan Allah. Itu kita okey. Dia kata dia ikut salah. Kalau macam tu kamu ikut macam itu, dia kata tak. Kami tak kata Allah berada atas arsy. Kami kata Allah istiwa dengan yang layak dengan Allah. Alhamdulillah. Kalau macam tu kami setuju dengan kamu. Itu metod salah. Masalahnya kamu sudah mengatakan Allah berada atas arsy. Sehingga kan orang ada atas gunung tu lebih dekat dengan Allah berbanding orang yang berada di kaki gunung. Itu macam mana kamu kata tak sama macam makhluk? Jadi sama juga macam hadis nuzul. Kita ahli sunnah wal jamaah menetapkan nuzul bagi Allah. Tapi adakah nuzul dengan makna bergerak daripada atas ke bawah? Itu kita nafikan. Kalau metod salah, nuzul makna yang layak dengan Allah. Kalau dengan metod khalaf, maksud nuzul tu nuzulur rahmah. Turun rahmat Allah pada masa tu. Sesuailah dengan siapa yang nak minta ampun, aku ampunkan. Siapa yang nak mohon doa, aku perkenankan. Siapa yang nak minta apa lagi dalam hadis tu? Beberapa perkara lah disebut dalam hadis tu yang menunjukkan bila minta Allah bagi. Istighfar Allah ampunkan. Taubat Allah terima. Minta sesuatu Allah beri. Itu kan sesuai dengan makna nuzulur rahmah. Itu metod takwil. Yang tadi tu metod tafwid. Nuzul dengan makna yang layak dengan Allah. Tapi nuzul dengan makna turun, tapi turun yang layak dengan Allah, itu kona yang tak kena tempat. Kamu dah menetapkan satu tak layak dengan Allah, lalu kamu kata sebagaimana yang layak dengan Allah. Tadi pun dekat masjid saya sebut contoh yang ekstrim. Kalau orang tu kata oleh kerana Allah Maha berkuasa dan Maha berkehendak, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh melahirkan anak dengan cara yang layak dengan Allah. Mana boleh? Beranak tu dah tak layak dengan Allah. Maka bila kamu menetapkan yang tak layak dengan Allah, kalam kamu selepas itu mengatakan yang layak dengan Allah, tidak selesai masalah. Dia masih kalam yang batil. Kat situ ramai orang terpedaya. Dia kata, elok je saya dengar Wahabi. Mereka tak menyamakan Allah dengan makhluk, Ustaz. Korang yang fikir macam tu. Semua dalam otak korang yang menyamakan macam makhluk. Wahabi tak macam tu. Wahabi dia kata Allah ada tangan, tapi tangan Allah tu yang layak dengan Allah lah. Okey. Kalau betul kamu serahkan makna yadun tu kepada Allah, okey. Masalahnya cara kamu hurai itu menunjukkan kamu memasukkan anggota tangan. Sebab apa? Sebab dia kata, kalau Allah tak ada tangan, kira Allah kudung lah. Kalau macam tu, kamu dah membayangkan tu anggota. Jadi bila kamu kata yang layak dengan Allah, dah tak selesai masalah di situ. Jadi mereka semua hakikatnya adalah alul hadis. Kerana itulah dikatakan mereka adalah satu golongan kerana mereka benar-benar menurut hadis dan athar. Berbeza dengan kelompok yang lain, mereka menghukum menggunakan akal mereka. Ini adalah Mu'tazilah. Dan berlawanan dengan yang dinukilkan. Mereka ialah ahlul bid'ah yang sesat lagi jahil. Yang menggunakan akal sehingga menafikan wahyu itu Mu'tazilah. Golongan Wahabi dia terbalik. Dia tak guna akal dalam memahami Quran dan hadis. Hanya faham literal lah. Allah kata istiwa, mana kita kata Allah duduk lah. Tapi duduk macam mana itu Allah Alam. Dia tak guna akal. Dia tak fikir bahawa aras tu makhluk, aras tu dulu tak wujud.
bahawa Allah tu bersifat qidam, bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan. Sebelum ada arah Allah dah wujud, dia tak fikir. Sebab itulah diberi gambaran orang yang sesat ni sama ada dia terlajak guna akal sehingga dia tak guna wahyu. Ibarat orang yang mata dia terang elok tapi berjalan dalam gelap. Mata terang tu ibarat akal dia guna. Tapi bila tak berpadu dengan Quran dan Sunnah, berarti tak disuluh oleh suluhan hidayah. Jalan dalam gelap, tak nampak. Sebaliknya, ada golongan yang dia pergi pada Quran dan Sunnah, dia tak langsung tak guna akal untuk faham. Itu ibarat orang yang berjalan dalam keadaan terang benderang, tapi mata dia pejam. Dua-dua tak nampak. Yang buka mata jalan dalam gelap, tak nampak. Yang pejam mata jalan dalam terang pun tak nampak. Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka menggunakan akal untuk memahami Quran dan hadis dengan kefahaman yang tepat. Ibarat orang yang buka mata dia berjalan dalam keadaan terang benderang, baru nampak. Adapun golongan Wahabi ialah golongan yang dinisbahkan kepada seorang lelaki daripada Najd yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Dah sebut Wahabi juga. Sebab ini ulama yang contemporary meninggal dunia 1349 Hijrah. Maknanya Wahabi dah ada. Maka diterangkanlah, ada orang cakap Wahabi tu momok lah. Sebenarnya Wahabi tak wujud, saja dimomokkan. Macam tu pula. Tapi kalau tak wujud, yang kita buat dialog tentang Wahabi di Perlis tu hari, kita berdialog tentang satu yang tak wujud ke macam mana? Kita berpendirian Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka berpendirian Wahabi adalah ahli sunnah wal jamaah. Benda yang tak wujud boleh ada akidah ahli sunnah wal jamaah juga. Nampak tak tanakut? Kita kata Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, okeylah, sebab kita kata Wahabi itu wujud. Wujud satu golongan yang mempunyai fikirannya begini-begini, dan fikiran itu bercanggah ahli sunnah wal jamaah. Mereka asal kata Wahabi itu tak wujud. Ini hanya mitos. Ini hanya orang nak menakut-nakutkan, bogeyman. Nak menakut-nakutkan orang je. Sebenarnya tak wujud. Tapi tak wujud pun dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Atau apa punya sembang macam tu. Ini kawan saya kata parpu. Parpu tu apa? Sejenis makanan tu. Gaul sana, gaul sini jadi parpu. Ini bukan akidah kata dia. Ini parpu. Adapun golongan Wahabi ialah golongan yang dinisbahkan kepada seorang lelaki daripada Najd yang bernama Muhammad. Ayahnya adalah Abdul Wahhab. Abdul Wahhab adalah ulama ahli sunnati wal jamaah mazhab Hambali. Jangan keliru Walaupun dipanggil Wahabi, Abdul Wahhab itu sendiri bukan Wahabi. Bapa pada pengasas Wahabi menolak fahaman seperti yang dibawa oleh anak dia. Jadi, tapi nak buat macam mana? Orang Arab ni dia biasa panggil Abu ataupun Ibn. Jadi beliau terkenal sebagai Ibn Abdul Wahhab. Sebab bapa orang alim. Kalau tempat kita pun kan kalau anak ustaz je ni. Anak Ustaz Wahab. Siapa dia tu yang duk kecoh tu? Anak Ustaz Wahab. Jadi anak kepada Syekh Abdul Wahhab. Jadi akhirnya lekat nama Wahabi. Mereka bukanlah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Minta maaf Ustaz Salman Ali. Jadi ulama ni tak sependirian dengan Ustaz Salman lah. Ustaz Salman kata Wahabi ahli sunnah wal jamaah. Kerana bercanggahnya mereka dalam banyak perkara. Bukan perkara furu'. Orang ingat tak baca kunut Wahabi. Bukan. Hanafi pun tak baca kunut. Hambali pun tak baca kunut. Bukan dia tak baca kunut. Wahabi ni perangai dia, kalau dia tak baca kunut, dia bid'ah orang baca kunut. Itu yang Wahabi. Setakat tak baca kunut, silakan. Itu kan masalah khilafiyah. Tapi mereka bercanggah dalam banyak perkara, lebih-lebih lagi dalam masalah sifat ketuhanan. Ini baru terzahir ni. Sebelum ni Wahabi dia main isu-isu bid'ah talqin bid'ah, tahlil bid'ah, maulid bid'ah, itu je. Sekarang dia dah pergi pada next level. Level ketuhanan. Dia kata siapa yang kata Tuhan tak ada tangan, tak ada kaki, itu orang menyamakan Allah dengan makhluk, kata dia. Terkejut kita. Macam mana pula aku yang menafikan Allah tak ada tangan, tak ada kaki, aku pula menyamakan Allah macam makhluk? Dia kata kamu lagi teruk. Kamu menyamakan Allah dengan makhluk yang cacat. Sebab orang tak ada tangan, tak ada kaki, ni orang cacat. Kamu kata Allah tak ada tangan, tak ada kaki, kamu menyamakan Allah dengan makhluk yang cacat, kata dia.
Jadi kamu nak kias Allah dengan makhluk lah kalau macam tu. Habis kita kata Allah tak ada anak, kita menyamakan Allah dengan makhluk yang mandul. Macam mana kamu nak kias Allah dengan makhluk? Tak boleh. Kalau nak buat analogi, nak kias, dia kena antara dua benda yang sama, baru boleh buat analogi. Adakah Allah sama macam makhluk? Tidak. Itulah Rasul belajar surat 20 tu supaya tak tersasar. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak sama seperti yang baharu. Maka baharu pun tak samalah seperti Allah. Mukhalafah ni daripada dua jihad. Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah. Ini cerita tentang Wahabi ni. Orang-orang yang masih nak buka fikiran lah, ya, yang dah tangsub dengan Wahabi tu nak buat macam mana, ya. Kita doa-doakan saja. Yang masih confused, Wahabi ni orang kata tak betul, orang kata betul, nampak macam betul, nampak macam tak betul, ya, yang masih macam itu. Cuba dengar pandangan ulama yang hidup pada zaman itu. Mereka mengkafirkan orang Islam. Ini salah satu masalah dengan Wahabi, dia bersifat takfiri. Sebab itu kita ahli sunnah yang lawan Wahabi jangan bersikap macam Wahabi. Ada seorang orang lawan Wahabi tapi dia jadi takfiri macam Wahabi pula. Tak kena lah. Kalau kita lawan Wahabi sebab Wahabi itu takfiri, mudah mengkafirkan orang Islam semata-mata kerana berbeza dalam sebahagian masalah fiqh yang berbentuk ijtihadi, seperti menzarahi kubur para nabi, wali, orang soleh, bertawassul, ambil berkat dengan mereka. Bahkan ada yang mengkafirkan orang lain semata-mata kerana tidak mengikut pandangan mereka. Jangan. Itulah baru ni ada orang viralkan jawapan saya dalam satu program di Pulau Pinang. Program itu dah lama, 30 Julai. Jadi ada orang tanya tentang dalil syarak dalam ijtihad politik. Ada tak dalil syarak dalam nak pilih-pilih parti ni? Dia kata sebab setiap parti pun ada ulama. Jadi boleh ke orang tu mewajibkan orang ikut ijtihad dia? Dia kata kena undi parti ni. Boleh tak diwajibkan orang? Jadi saya kata memang dalil syarak secara umum ada. Kena pilih pemimpin yang adil, jangan angkat pemimpin yang zalim, itu ini ada lah. Tapi bila kamu kata berdasarkan dalil-dalil tadi, maka parti kami yang wajib diundi, yang tu tidak boleh kamu paksakan. Kerana itu hanya pertimbangan kamu. Secara spesifik belum tentu. Berdasarkan fakta-fakta mungkin orang lain percaya parti lain. Jadi saya kata tak boleh lah taksub. Ya, alangkan Syiah taksub pada Sayyidina Ali pun jadi menyeleweng. Padahal Sayyidina Ali confirm pemimpin yang layak, yang adil, yang bijak, yang apa. Tapi taksub pada beliau pun boleh jadi sesat. Apalagi taksub pada pemimpin zaman kita yang jelas tidak seperti Sayyidina Ali. Poin saya itu jangan taksub lah. Tapi bila dekat nak PRN, masing-masing potong part tu, masing-masing viral untuk sokong masing-masing punya naratif. Nampak macam mana? Poin kita jadi hilang. Akhirnya masing-masing masih taksub dengan parti masing-masing juga. Macam ni. Jadi mengkafirkan orang lain ini adalah sifat khawarij, ya. Sebab tu Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, dia termasuk aliran khawarij. Ulama ahli sunnah wal jamaah pada zaman Ibn Abdul Wahhab telah menolak beliau dan para pengikutnya dengan mendatangkan karangan-karangan yang banyak sehingga mencecah ratusan buah kitab. Tapi orang Malaysia ni kadang-kadang dia kata kita taksub. Ikut-ikut mazhab ni taksub, dia tak sedar dia taksub pada seorang dua tokoh dia itulah. Sehingga bila tokoh dia kata Wahabi tak ada, yang ada Wasabi, dia percaya. Wasabi apa namanya? Ratus-ratus kitab ulama sekarang semenjak daripada bangkit Muhammad Abdul Wahhab. Ya, jadi diperbodohkan. Ini bukan sunnah memperbodohkan orang. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah pada zaman beliau lagi telah menolak pendirian beliau yang ekstrim itu dan juga pendirian pada pengikutnya dengan mendatangkan karangan-karangan yang banyak sehingga mencecah ratusan buah kitab. Universiti Al-Azhar Syarif sahaja memiliki lebih 200 kitab berkenaan penolakan ini. Sebahagiannya ada yang telah dicetak dan ada yang masih belum diterbitkan. Di sini pula sebahagian daripada perkataan-perkataan ulama besar kurun ke-12 dan selepasnya berkenaan Ibn Abdul Wahhab ini. Wallahu alam. Next insya-Allah kita akan sambung
di muka surat 11 dengan melihat apa kata para alim ulama yang hidup pada zaman telah bangkitnya gerakan Wahabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.